Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung berkenaan dengan perbahasan tayammum, dan saya kira hari ni kita akan sentuh tajuk-tajuk yang agak penting sebenarnya, ya. Bab tayammum ni ialah tayammum yang berkenaan dengan orang sakit, ya. Jadi penting kita tengok betul-betul berkenaan dengan tayammum tentang orang sakit ni. Jadi kalau ikut yang senota saya bagi tu, kita nak sentuh tentang fardu tayammum. Yang ni pun kita tak ulas sepanjang sebab sebahagian para jamaah dah sedia maklum. Sunat-sunat kita sentuh sikit. Pembatal tayammum pun tak payah mana. Fardu, sunat-sunat tayammum. Kemudian yang belakang tu, itu yang penting tu. Tayammum berkenaan dengan orang yang sakit badan. Kemudian dia ada pecahan juga. Orang yang sakit badan, orang yang sakit anggota, kemudian dia panggil sahibul jabirah. Sahibul jabirah ni benda yang bertampal. Benda yang tampal luka, yang kecil-kecil lah. Kemudian boleh juga kita panggil tampal. Orang yang pasang jarum tu dia panggil granular tu kan, tampal di anggota-anggota yang kena wuduk, yang macam tu. Jadi ada 3 pecahannya yang kita nak tengok sama-sama. Baik, yang pertama kita sentuh tentang fardu tayammum. Hajat hatinya saya nak habiskan semua ni sebab kuliah yang akan datang kita nak masuk bab munakahat balik lah, ya, lama tinggal. Fardu tayammum halaman 15. Fardu tayammum itu ada 5. Yang pertama niat. Baik, niat mengharuskan solat atau tawaf atau menyentuh mushaf dan sebagainya. Maknanya nak sentuh mushaf pun kena ambil tayammum. Kalau misal kata tak boleh ambil wuduk, kena suci lah kan, ganti dia tayammum. Begitu juga dengan tawaf dan sembahyang apatah lagi. Baik, disebut di sini lafaz niat dia nawaitu tayammum li istibahati fardhis solat. Saya berniat tayammum untuk mengharuskan fardhis solat, fardu solat. Baik, kalau tuan-tuan perhati dalam niat tayammum ni, saja aku berniat tayammum untuk mengharuskan fardu solat. Di antara kata kuncinya tayammum, kemudian fardu solat. Jadi kalau untuk solat fardu, dia kena ada fardu solat tu. Kalau tak bubuh fardu solat, dia hanya membolehkan seseorang itu solat sunat saja. Jadi cerita niat ni dia akan pergi balik pada perbahasan dalam bab solat nanti, akan dibincang panjang lebar. Di mana kalau saya nak sentuh sikit, kalau tentang solat fardu, dia kena ada 3, qasad, ta'arud, ta'yin orang panggil. Qasad tu sahaja aku solat. Ta'arud penyataan fardu. Ta'yin kena menentukan fardu apa. Itu kalau solat fardu. Kalau solat sunat, qasad dengan ta'yin saja aku solat. Fardu tu tak payah sebut solat apa, solat taubat, solat witir dan sebagainya. Baik, kaedah yang sama digunakan di sini. Kalau kita perhati dalam mazhab Syafi'i kita, bab-bab macam ni dia ambil berat, ya. Satu. Jadi yang kedua tu nawaitu tayammum li istibahatis solat. Saja aku niat tayammum untuk mengharuskan solat. Jadi kalau niat yang kedua ni, dia hanya boleh solat sunat saja, tak boleh solat fardu. Sebab dia tak nyatakan tentang fardu tu. Baik, kalau wuduk sana, wuduk dia boleh pergi belaka. Saja aku mengangkat hadas kecil lillahi ta'ala. Maknanya dia punya power dia tu banyak. Bahkan dia boleh bertahan lama. Tayamum tak, satu tayamum, satu fardu saja. Nampak?
Tu beza dia. Dan tayamum ni dia sebenarnya kita panggil masyaqqah, kelonggaran saja sebenarnya untuk ganti. Yang kehendaknya tetap wudu. Bila ada kesukaran, barulah ada kelonggaran. Bila ada mudarat, barulah ada kelonggaran. Jadi bila benda-benda yang bersifat kelonggaran ni, dia punya syarat-syarat tu agak ketat sikit. Habis itu. Okey, khutbah Jumaat hukumnya macam solat fardu. Untuk khutbah satu tayamum, dan untuk solat Jumaat satu tayamum lagi. Sama juga. Maknanya dia sebab khutbah tu wajib. Khutbah tu wajib. Tak ada khutbah, solat Jumaat tak sah. Jadi oleh kerana benda wajib, perlukan satu tayamum. Lepas tu nak solat, tayamumnya lain pula. Begitu juga kalau misal kata seorang tu ada hadas besar. Hadas besar satu tayamum, hadas kecil untuk mengharuskan dia solat satu tayamum. Tapi ada juga perbahasan kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube tu, satu tayamum boleh dua-dua. Dia tak boleh gitu. Dia tak boleh samakan dengan mandi wajib. Mandi wajib power dia besar. Mandi wajib ni dia boleh cover sampai angkat hadas besar, terangkat juga hadas kecil. Kalau misalkan dia tak melakukan perkara yang membatalkan wuduk lah. Kita dah sentuh yang tu kan. Okey, yang tu clear. Tapi kalau bab tayamum dia lain. Dia hanya orang kata kelonggaran. Baik. B, syarat yang kedua, memindahkan tanah ke tapak tangan dengan ditepuk kedua-dua kepada tanah yang berdebu 2 kali tepuk, sekali untuk muka dan sekali untuk tangan. Okey, ini mudahlah ya. Maknanya tepuk 2 kali tepuk, satu tepuk untuk muka dan satu tepuk untuk tangan. Maksudnya ada perbuatan memindah. Pukul dan tepuk tak mesti. Maknanya yang penting pindahlah. Dia guna perkataan tepuk. Jangan tepuk berdebu, naik habis debu-debu ke muka kan. Biasalah, biasa. Yang penting pindahkan ke tangan. Dari itu sekiranya ditahan tapak tangan kepada angin yang bertiup, membawa debu, dan lekat debu itu pada tapak tangan, nescaya mencukupi dan memadai. Ini kalau di padang pasir lah. Tahan tangan tu, tiba-tiba lekat debu. Boleh, tak ada masalah. Dan lagi, tidak mesti 2 kali tepuk. Kerana kiranya tidak rata dengan 2 kali, kenalah ditambah beberapa kali. Yang penting dia kena rata. Jadi apa-apa saja yang menyebabkan tak rata, dia kena buanglah. Cincin ke apa ke, yang selamatnya buanglah. Kan, cincin tu kan. Sebab dia bukan macam air. Air ni walaupun pakai cincin, air boleh masuk kan. Kalau debu pakai cincin ni tak kena rasanya kan. Jadi buka cincin. Tu yang kedua, fardu yang kedua. C, fardu yang ketiga, menyapu debu yang lekat pada tapak tangan dengan tepuk pertama itu ke muka, dan tidak wajib menyampaikan debu-debu itu hingga ke celah-celah rambut atau janggut, sekalipun nipis. Malah sunat pun tidak, kerana kesukaran bukan macam air. Okey, fardu yang ketiga dia sebut ni, lepas pindahkan ke tangan, maka sapukan debu yang lekat ke tangan tu ke muka. Jadi lepas tepuk tu, sapu ke muka. Habis cerita ya. Mudah saja sebenarnya benda ni ya. Kemudian dia kata tak wajib sampaikan debu-debu tu hingga ke celah-celah rambut dan janggut, sekalipun nipis. Kerana Allah memahami, ulama pun memahami bahawa fungsi debu dengan air dia tak sama ya. Sunat pun tidak. Okey, yang keempat, menyapu dengan tepuk kedua-dua tangan dan siku. Inilah saja anggota tayamum, dan tak payah sapu kepala dan sapu kaki macam wuduk. Mana yang pertama, tepuk tu, tepuk kalau ikut sunat cara Nabi, dia jatuhkan dulu kan. Dia tak naklah sampai debu macam tepung kan, banyak tu kan. Dia nak sikit aja sebenarnya syarat. Jatuhkan tu, lepas tu muka. Okey. Lepas tu kena buang dah. Sebab yang mustakmal tu tak boleh guna dah kan. Dah kena buang dulu. Jangan tengah-tengah mustakmal tepuk kedua, tak boleh. Dia kena buang dulu, bersihkan dulu. Tepuk yang kedua,
Okey, cara dia sebab yang sunat tangan kanan dulu. Tapi kalau yang wajib tak kira kanan ke kiri kan. Sunat kanan dulu. Macam ni. Jangan sampai tangan yang ada pada tangan kanan ni kena mustakmal pula. Ambil tangan kiri. Macam ni. Nampak? Macam tu kan? Macam kan? Lepas tu, yang tangan, yang pada debu pada tangan kanan tadi, sama juga. Yang tapak tangan tak payahlah sebab dah kena debu. Kan? Yang tak kena yang bahagian belakang. Macam ni. Okey. Dengan cara macam ni, terselamat daripada mustakmal. Kena jaga mustakmal tu. Kalau misal kata, tuan buat macam ni, kemudian pergi macam ni. Dah tak boleh guna dah. Nampak? Ni dah jadi mustakmal. Kan? Okey. Itu saja sebenarnya. Cumanya tadi saya sebut yang macam ni tu sunat. Kejatuhkan sikit. Biar dia nak syarat ada debu saja. Bukan sampai berketul-ketul kat tangan kan. Kemudian tertib. Iaitu wajib sapu muka dahulu, barulah sapu kedua-dua tangan. Sama ada tayamum kerana hadas kecil atau hadas besar atau kerana mandi sunat dan lain-lainnya. Baik. Itu saja. Baik. Cuma saya nak sentuh kalau ikut fiqh manhaji, dia kata 3 je syarat. Jadi tuan-tuan tak usah pening lah. Benda yang sama je. Kalau ikut fiqh manhaji saya tulis sini, dia ada 3. Saya sebut juga fiqh manhaji ni sebab ada kawan-kawan kita memang ada buka pula. Dia buka nanti kata, ustaz cakap 5 ni ada 3 pula. Okey, cerita dia macam ni. Kalau fiqh manhaji dia kata yang pertama niat rukun, yang kedua menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua belah tangan hingga siku dengan 2 kali tepukan. Maksudnya yang kedua fiqh manhaji ni dia cover yang kedua, ketiga, keempat dalam fiqh idaman penuntut. Mana benda yang samalah. Yang ketiganya tertib. Itu saja. Jadi bab niat pun saya dah ulas tadi. Dan dalil pun saya tak payah baca lah kot. Tuan-tuan baca sebab saya nak pecut sikit ya. Nak pergi kepada yang tayamum orang sakit tadi. Okey, sunat-sunat tayamum. Yang tu mudah kan? Tak ada masalah kan? Sunat-sunat tayamum. Sunat-sunat tayamum tu banyak juga. Setengahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim tatkala menepuk tanah. Kemudian menyapu muka dari atas sarut ke bawah. Maknanya kalau dalam ni dia kata yang pertama, sunat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menyapu muka dari atas sarut ke bawah. Saya baca betul ya. Disapu tangan kanan dahulu, kemudian tangan kiri. Mencabut cincin pada tepukan pertama, tetapi tepukan kedua wajib dicabut cincin itu cepat-cepat sembahyang. Maknanya lepas tayamum cepat-cepat sembahyang pun dikira sunat juga. Jangan tunggu lama-lama. Cepat-cepat sembahyang, sebaik-baik habis saja tayamum itu, jangan tunggu lama-lama lagi. Renggangkan jari ketika menepuk. Dia kena renggangkan supaya rata lah. Supaya rata, renggangkan. Yang rapat begitu, renggangkan. Dan membaca doa seperti doa wuduk dan lain-lain. Mana doa wuduk pun kita boleh baca juga dan jadi sunat. Baik, saya tulis balik situ. Antara sunat-sunat tayamum ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Atau jelas ya. Memulakan menyapu dari atas ke bawah. Sapu muka ni kan, start di bawah, atas, bawah gitu. Tapi kalau buat gini, boleh juga. Tapi yang sunatnya daripada atas ke bawah. Okey, satu. Kemudian memulakan dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri dulu boleh tak? Boleh juga. Tapi sunat kanan. Maknanya gunakan debu di tangan kiri, sapukan debu tu pada tangan kanan. Kemudian mencabut cincin. Mencabut cincin itu sunat. Jika dengan ada cincin menyebabkan tidak rata, maka wajib cincin tersebut disabut. Maknanya dia bergantung pada justifikasi sendirilah. Tapi secara umumnya memang tak kena punya. Ya, kena cabut lah. Ya, kena cabut. Dalam kes tu cabut cincin tu jadi wajib. Ya. Segera solat lepas tayamum, sunat juga. Meregangkan jari ketika menepuk dan membaca doa wuduk. Okey, ini saya tambah. Dalam fiqh manhaji dia tambah lagi. Yang pertama, menipiskan debu dengan mengirai sedikit kedua-dua belah tapak tangan atau meniupnya. Maknanya buat gini lah. Maknanya jangan sampai banyak sangat. Syarat nak debu aja.
Berdasar pada hadis Nabi SAW daripada Ammar bin Yasir, Nabi SAW menepuk kedua-dua tangan ke atas tanah, kemudian mengirainya sedikit. Macam inilah. Okey. Yang kedua, tambahan daripada fiqh manhaji, menyapu sedikit bahagian kepala dan lengan. Kepala tak? Bukan anggota tayamum, kan? Lengan pun bukan anggota, lengan yang ni lah kan? Lengan bukan anggota tayamum. Tapi ada hadis dia. Hadis dia ni riwayat Abu Daud daripada Ammar bin Yasir, maka bertayamum dengan menepuk tangan ke atas tanah dan menyapunya ke muka sekali sapuan. Kemudian mereka menepuk tanah sekali lagi dan menyapu pula ke seluruh tangan hingga ke pangkal lengan. Maknanya dia punya sepadan dia kat sini, pangkal lengan atas ni. Jadi berdasar pada hadis ni, dia naik ke atas sikit. Dia sebenarnya pergi pada kaedah dalam hal wuduk pun. Jadi untuk pastikan yang wajib tu sempurna, dia lebihkan sikit, itu saja. Sama juga kepala kita pun, dia lebihkan sedikit supaya memastikan anggota tayamum tu sempurna. Jadi melebihkan sedikit tu jatuh pada sunat. Tapi dalam bab wuduk, dia jatuh pada wajib. Berdasar pada kaedah ma la yatimul wajiba illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna sesuatu yang wajib itu melainkan perbuatan yang tertentu menjadi wajib juga. Jadi untuk menyempurnakan wajib kita basuh tangan tu, lebihkan atas tu, kalau ikut dalam mazhab Syafi'i menjadi wajib juga. Lebih sikit je, bukan lebih banyak, lebih sikit, untuk memastikan kesempurnaan. Kemudian kita masuk pembatal tayamum. Banyak juga pembatal ni. Jadi supaya saya kita nak bajet masa, nak suruh habis hari ni juga. Begini, kita baca syarah saja, boleh ya? Kita baca syarah saja, sebab syarah ni sebenarnya saya permudahkan lagi ayat-ayat yang asal. Yang di atas tu ayat di asal. Jadi saya permudahkan lagi supaya kita mudah faham. Baik, pembatal tayamum ada 3. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku tu, dia kata 3, tapi benda yang disebut ni 2 je. Sebenarnya dia tinggal satu benda. Dalam kitab tu cari memang tak jumpa. Yang ketiga tu riddah atau murtad. Ya? Tapi saya bubuh dalam nota ni lah. Dalam buku tu riddah tak ada, dia tak sebut. Baik, pembatal tayamum ada 3. Ni saya baca syarah dia ya. Pertama, perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi apa saja benda yang membatalkan wuduk, dia juga membatalkan tayamum. Yang tu tuan-tuan tengok balik nota lama lah. Yang kedua, mengetahui ada air. Jadi bila tahu ada air saja, ini kes bukan tayamum dengan sebab sakit. Ni tayamum dengan sebab tak ada air. Ya? Tayamum dengan sebab tak ada air. Ya? Mengetahui ada air. Walaupun sedikit, sebaik sebelum mengerjakan solat. Maknanya dah tayamum dah, tiba-tiba ada signal ada air. Dekat luar tu anak cakap, ayah lori air sampai, contoh dia. Tak boleh dah. Dah tahu ada air, tayamum yang diambil tu dah batal, kena pergi wuduk. Itu maknanya ya. Walaupun mengetahui ada air walaupun sedikit, sebaik sebelum mengerjakan solat. Sebelum mengerjakan solat. Kadar masa sebelum mengerjakan solat itu ialah semasa mengucap Allahu Akbar semasa mengucap Allahu Akbar, seseorang itu belum sempat menyebut huruf ra. Maknanya kadar dia tu dah start dah sebenarnya. Allah tak sempat sebut Allahu Akbar. Dia kena berhenti. Kalau dah sebut Allahu Akbar, adakan solat tu. Dah solat lain cerita ni. Maknanya kadar dia tu sebelum habis sempurna takbiratul ihram, bunyi orang panggil air. Maknanya tayamum dia batal. Itu maksud dia. Dia kata mengetahui air ada walaupun sedikit. Okey, kadar air yang sedikit itu ialah sekadar cukup untuk seorang. Walaupun yang memerlukan tayamum itu ramai bilangannya. Katakanlah nak sembahyang jemaah. 2-3 orang. Masa nak angkat takbir tu bunyi ada air. Lepas tu air tu pula anak kata cukup tak seorang ni, batal.
batal. Batal. Walaupun apa ni, orang yang memerlukan air tu ramai, bila tahu ada air sikit walaupun seorang, batal habis. Mana kena buat tayamum baru. Kalau misal kata orang kedua, ketiga tadi tak dapat ambil air tu, dia kena tayamum balik. Itu maksudnya. Termasuk juga dikatakan mengetahui ada air bila ada waham, yakni sangkaan bahawa ada air. Maknanya sampai begitu sekali. Maknanya ada sangkaan ada air saja pun batal juga. Batal juga. Maknanya betul lah kata bahawa tayamum ni adalah orang kata kelonggaran saja. Orang akan panggil untuk meraih wuduk tu. Tu sebab ada keadaan tertentu kena qada juga. Yang tu kita bincang lepas ni, ya. Ada keadaan tu kena qada juga. Jadi di sini dia sebut sangkaan atau waham tu masuk sangkaan lah. Saya ulang balik. Termasuk juga dikatakan mengetahui ada air apabila ada waham, yakni sangkaan bahawa ada air, seperti seseorang itu melihat ada pasukan pengembara yang sedang menuju ke arahnya. Ni cerita mungkin kalau dia pandang pasir lah, ya. Dia tak ada air, tiba-tiba dia nampak satu kumpulan pengembara datang ke arah dia. Dia tak tahu lagi ada air ke tak ada air. Cumanya dia beranggapan ada pengembara, adalah air. Pun dikira ada air juga. Mengetahui ada air. Ataupun seseorang itu melihat kunang-kunang, iaitu pemandangan keadaan beruap air di atas jalan apabila beraku panas, disangka air. Tu pun dikira juga. Semua keadaan ini adalah membatalkan tayamum. Orang yang bertayamum kerana sakit tidak batal tayamumnya dengan mengetahui ada air. Orang yang mengetahui ada air dan ternyata ada air, wajib berwuduk dan solat seperti biasa. Orang yang waham ada air, maka batal tayamumnya. Namun setelah dia mencari air nyata tidak ada, maknanya kalau misal kata ada pengembara tu, pergi tanya air ada ke tak ada, tak ada, maka kena tayamum semula dan mengerjakan solat. Sebab tayamum yang pertama dah batal walaupun dengan sangkaan. Okey, yang ketiga membatalkan tayamum itu ialah murtad. Memanglah, dah murtad memang batal dah. Habis cerita situ. Okey, huraian gugur fardu solat. Muka surat yang keempat. Huraian gugur fardu solat orang yang bersolat dengan tayamum kerana tiada air. Maknanya sama ada dia kena qada ke tak kena qada balik ni. Bila kata gugur fardu solat, seseorang yang bertayamum, seseorang tu bersolat dengan tayamum sebab tak ada air. Sekarang kita nak tahu sama ada dengan tayamum dia tu dikira gugur fardu solat, dia tak payah ulang balik ataupun kena ulang. Baik. Ikut kitab ni dan juga ikut kitab Matn al-Badrin, dia kata jika solat dengan bertayamum ini berlaku di tempat yang memang tak ada air, maka gugur fardunya. Maknanya memang tempat tu tak ada air langsung. Maknanya satu tempat tu katalah berminggu-minggu tak ada air. Kalau itulah keadaan dia tu, maknanya memang gugur fardu solat dia dan dia tak perlu ulangi. Jika solat dengan bertayamum itu berlaku di tempat yang 50% masa ada air, 50% tak ada air, maka gugur fardunya juga. Mana tak dituntut mengulangi solat. Jika solat dengan bertayamum ini berlaku di tempat yang selalunya ada air, tiba-tiba satu hari itu tak ada air. Selalu memang ada air, tak pernah tak ada cerita macam tempat kita ni lah. Tiba-tiba satu hari tu takdir Allah memang tak ada air. Cari-cari tak ada air. Dah pergi 2,5 km itu kita baca kan. Pun tak ada air juga. Maka dia kena tayamum. Tapi untuk kes yang macam ni, bila ada air, dia kena solat balik. Sebab solat tadi hanya dikira sebagai menghormati waktu dia. Saya ulang balik. Jika solat dengan bertayamum ini berlaku di tempat yang selalunya ada air dan tiba-tiba satu ketika tiada air, maka tidak gugur fardunya, dituntut mengulangi solatnya apabila ada air. Ini untuk kes tayamum tak ada air. Bab orang sakit cerita lain pula. Baik, fiqh manhaji menambah perkara yang membatalkan tayamum, iaitulah
berkemampuan menggunakan air bagi yang sebelumnya sakit. Contohnya, orang yang telah sembuh daripada penyakit yang menghalangnya daripada menggunakan air. Katalah sebelum ni, memang dia sakit. Memang dia sakit, badan dia tak boleh kena air. Ya? Kena air dia jadi menggigil, demam, macam nak pengsan contoh dia. Ya? Tiba-tiba, satu masa tu dia dah sembuh. Rupa-rupanya seronok dengan tayamum. Tayamum juga. Tak boleh. Yang ni kita masing-masing lah kena buat justifikasi lah. Dah rasa dah okey dah tu, dah boleh kena air, janganlah nak sedap main tayamum dengan berdebu ni contohnya. Tak boleh. Dia kena bagi tahu. Sebelum ni isteri yang tukang urus dia kan. Tak boleh ni, abang dah boleh kena air ni. Kena air pula. Jadi bila dah tahu kena air, dah boleh, badan dia tu dah boleh kena air, maka ketika itu terbatal lah tayamum dia, tak boleh dah. Dia tahu aja boleh kena air, tayamum yang dia, kalau dia dah ambil tayamum, batal lah, tak boleh guna dah. Itu kena jujur lah ya. Baik, sekarang kita masuk tayamum kerana sakit. Baik, dekat sini ni tuan-tuan, muka surat 5, muka surat 6, saya nak cerita overview dulu supaya kita nampak. 5, 6, 7. Okey, yang pertama dia panggil orang yang tayamum kena sakit. Ini memang sakit betul. Maknanya dalam ni dia ada kelas-kelas dia ada peringkat-peringkat dia. Ni sakit betul, kena air silap-silap pengsan. Contoh dia, badan dia terbakar. Satu badan terbakar. Kena air memang habis lah kan. Ataupun ada orang allergic. Ada kan cerita satu orang allergic tersalah makan antibiotik apa tu, satu tubuh jadi hitam. Ada cerita kan yang hantar dekat hospital sedang, lepas tu selang masuk ICU meninggal kan. Tu allergic, satu badan jadi hitam, tak boleh kena air. Itu kategori yang tu. Ataupun satu orang tu akibat daripada satu penyakit, tubuh dia nampak okey, tapi kena air dia jadi biru, jadi sejuk, nak pengsan. Tak boleh juga. Jadi yang ni kes memang tak boleh kena air, kena jadi mudarat. Jadi kadar mudarat ni sebenarnya dia kembali kepada individu lah. Orang lain tak nak kata apa, sebab dia yang rasa kan, dia yang rasa. Sama juga macam kes orang semayang atas kursi, hanya dia je tahu. Orang lain nak kata macam mana, tadi boleh berjalan atas kursi pula. Dia tak tahu cerita. Ini individu. Dalam kata lain, benda ni dipulangkan pada individu. Cumanya kena belajar lah. Kena belajar. Sama juga kes yang macam ni. Kemudian yang kedua, disebut sini sakit anggota. Mana anggota tertentu saja sakit. Umpamanya aksiden, jatuh motor, menggelupas habis sisi dia tu sakit. Jadi anggota tertentu saja. Tangan ke, mana tidak major lah, tak banyak. Okay. Kemudian yang sahibul jabirah ni ialah dia panggil bahagian yang bertampal, macam luka kecil, luka kecil tampal koyok umpamanya. Atau kalau sesiapa yang biasa masuk hospital kan, tempat dia letak jarum granular tu kan, dia letak plaster kan, takkan setiap kali nak wuduk cabut, lepas tu basah balik, kena bawa ke misi dah jawab je kan. Maknanya kes-kes yang macam tu. Jadi ada 3 peringkat. Okey, sekarang kita tengok peringkat yang pertama. Yang pertama ni mudah. Saya baca syarah juga lagi, sebab nak jimat masa Orang yang sakit yang pada ilmu perubatan boleh membawa kepada mudarat kepada badannya atau anggotanya, maka haram menggunakan air. Jadi bila masuk bab mudarat, mudarat pada tubuh dia, macam contoh-contoh saya kata tadi, maka dia haram guna air. Islam sampai begitu sekali, buat dosa. Contohnya badan yang terbakar, badan yang alergik, badan yang jika kena air bertambah demam dan menggigil umpamanya. Jadi orang yang macam ni wajib dia bertayamum. Sekiranya ada hadas besar, maka hendaklah 2 kali tayamum. 1 untuk hadas besar dan 1 untuk hadas kecil, yakni wuduk.
Orang seperti ini, maka gugul fardu dia. Maknanya kalau dia solat pun tak boleh ulang. Sebab dia mudarat besar. Satu. Yang kedua, anggota yang sakit. Orang yang anggotanya sahaja yang sakit, tak sampai kepada mudarat besar, seperti luka yang masih belum sembuh. Jika terkena air, nescaya lambat sembuhnya. Okey, yang ni, kes macam ni. Dia ada dua huraian. Kalau misal kata dalam keadaan yang macam tu, dia dalam hadas besar. Maknanya ada dua kali kena buat. Satu untuk hadas besar, satu untuk hadas kecil. Jika ada hadas besar, wajib mandi hadas seperti biasa. Kemudian untuk anggota yang sakit yang tak boleh kena air, wajib ke atasnya bertayamum. Ni maknanya dia kena mandi dulu. Bukan kes macam yang pertama badan terbakar, tu langsung tak boleh kena air. Ni tubuh dia boleh kena air. Tiba-tibanya dekat lengan, dekat siku dia ni, dekat tangan dia ni yang melecet, aksiden umpamanya. Yang tu kena air, menjerit dah dia kan. Jadi kena apa ni? Kena tutup bahagian yang tangan tadi yang luka tu, dia mandi macam biasa. Macam mana cara tu adjust sendirilah kan. Pandai-pandai lah. Lepas tu, lepas mandi tu, tayamum ganti bahagian yang luka tadi, yang tak dapat kena air. Dalam kitab ni sebut, boleh juga tayamum dulu, kemudian mandi. Tidak disyaratkan tertib pada hadas besar. Maknanya boleh. Mandi dulu baru tayamum dulu atau mandi, boleh, tak ada masalah. Jadi dulu untuk kes ni tak ada tertib. Yang kedua, tayamum untuk hadas kecil buat mengharuskan solat. Untuk mengharuskan solat, bila hendak sembahyang, wajib basuh anggota wuduk dahulu, bergantung pada tertib wuduk. Lepas itu tayamum, mengikut tertib anggota wuduk. Baik. Bila mari bab apa ni? Untuk mengharuskan solat hadas kecil tadi, dia kena tertib. Contoh, yang sakitnya tangan kiri, tak boleh kena air. Mula-mula dia kena ambil wuduk macam biasa, basuh muka. Lepas muka, tangan kanan boleh basuh, tangan kiri tak boleh. Tangan kiri tu kena tayamum. Lepas tu sambung ambil wuduk pada anggota lain sampai siap. Maknanya seolah-olah dia punya sequence tu, tertib dia macam wuduk juga. Cumanya bila sampai bahagian tangan kiri yang sakit tu, yang tak boleh kena air, masa tu dia ambil tayamum untuk ganti bahagian yang tak boleh kena tu. Lepas tu sambunglah kepala dan seterusnya, selesaikan wuduk. Tuan-tuan nampak? Okey. Bagaimana pula kalau misal kata muka dia kena? Sebab muka ni anggota pertama yang rukun wuduk kan? Kalau muka yang kena dulu, muka kena tayamum dulu. Muka tayamum, kemudian terusnya lepas tayamum tu barulah ambil wuduk dengan menggunakan air untuk tangan, kepala dan seterusnya sehingga selesai. Tuan-tuan faham? Jadi maksudnya dalam kes yang kedua ni kena ada kombinasi di antara air dan tayamum. Balut simen ni, saya rasa balut simen ni pun saya duk fikir juga ni. Sebab balut simen ni dia tak luka, dia patah. Dia boleh kena air, dia tak luka. Okey. Saya kira dia masuk dalam kes Sahibul Jabirah yang ketiga tu. Okey, sekarang kita masuk dulu. Kita cerita sampai habis dulu, lepas kita patah balik. Okey, Sahibul Jabirah ni ialah keadaan ada bahagian bertampal. Termasuk bahagian bertampal ni luka kecil. Luka kecil tapi yang telah dibersih semualah. Luka tampal, takut keluar darah. Yang kecil tu kadang-kadang orang kena cucuk ke, ada pembedahan kecil sikit, tutup dengan plaster satu. Ataupun anggota yang disimen. Dalam dia tu tak luka apa, cuma patah.
Tapi kalau luka saja cerita lain. Dia masuk dalam kategori yang kedua tadi. Janin ni patah biasa, tak ada luka, tak ada apa, dia patah. Maka simen. Kemudian anggota yang ditampal dengan jarum Brenula. Secara dasarnya anggota yang ditampal itu boleh kena air. Tetapi boleh menjejaskan kaedah rawatan dia, sebab ada jarum dan sebagainya. Jika dibuka tampalan plaster atau dibuka simen atau luka kecil, jika terkena air hanya sakit sedikit ataupun menjejaskan rawatan sekadar tu saja, tidak memberi mudarat apa-apa sangat, ya. Lebih pada kaedah, macam simen tu dia kaedah kan, kalau kena air pun tak mudarat kan. Dia kaedah rawatan. Okey, dalam kes macam ni dia panggil sahibul jabirah. Okey, kita baca ya. Sahibul jabirah ialah keadaan ditampal yang tak boleh dibuka. Termasuk dalam keadaan ini ialah luka yang ditampal plaster, anggota yang disimen, anggota yang ditampal jarum Brenula. Secara dasarnya anggota yang ditampal itu boleh kena air, tetapi boleh menjejaskan kaedah rawatan jika dibuka tampalan plaster atau dibuka simen. Atau luka kecil, tak mudarat apa pun. Jika terkena air hanya sakit sikit saja, tak mudarat apa. Keadaan seperti ini jika hendak solat, caranya ialah hendaklah bertayamum dan basuh anggota yang baik, kemudian sapu air atas tampalan tadi. Tuan-tuan faham? Mudah aja. Yang pertama tayamum dulu. Lepas tayamum, katalah tangan tu kena simen contoh dia, tapi tak luka. Kemudian tayamum, kemudian basuh anggota yang baik. Bermula dengan muka. Okey. Muka, lepas muka tangan sampai siku kan. Tangan kanan okey, tangan kiri kena simen umpamanya. Bila sampai yang ni ambil air, sapu. Maknanya seolah-olah air tu akan menyempurnalah. Mana lapik dengan tayamum dah satu sebenarnya. Bila sampai sini ambil air tu sapu. Ya. Sama juga kalau misal kata kita pasang jarum Brenula kat sini kan, ada jarum kat sini, lepas basuh semua ni, sampai sini bahagian yang ada tampalan Brenula ni memang tak kena air kan, ambil sapu atas tu saja, sapu tu saja. Itu maksudnya, saya ulang balik kaedah dia, tayamum, basuh anggota yang baik, kemudian bila sampai pada tempat yang tampalan tadi, sapu air atas tu. Ini kaedah yang dikatakan sahibul jabirah. Baik. Hukum solat pada sahibul jabirah ni ada huraian dia, iaitu yang pertama, jika tampalan itu pada anggota tayamum. Yang ni kena bagi perhatian. Saya ulang balik. Jika tampalan itu atas anggota tayamum, seperti dalam kes contoh biasanya, kita pasang jarum Brenula dekat tangan. Tangan tu anggota tayamum. Maka wajib qada bila sudah sembuh. Kena qada tuan-tuan. Kalau misal kata atas anggota tayamum, dia tak kata anggota wuduk, anggota tayamum. Lepas sembuh kena qada. Hukum seperti ini adalah sama ada tampalan itu dilakukan sama ada masa suci ataupun masa hadas. Hadas ni mana hadas besar lah. Sama ada benda tu berlaku masa suci atau hadas besar. Maknanya dia kira pada tampalan tu, dari segi airnya tak sampai ke dalam. Mana kena qada. Kedua, jika tampalan itu bukan pada anggota tayamum, seperti anggota kaki, tetapi diletakkan tampalan berkenaan masa hadas, wajib qada juga. Maknanya pada waktu tu dia buat pada waktu hadas besar, tetapi bukan anggota tayamum pun. Jadi sebab hadas besar, dia kena qada juga. Yang ketiga, jika tampalan itu bukan pada anggota tayamum, seperti anggota kaki, diletakkan tampalan berkenaan maksa suci, tapi ada najis yang tiada dimaafkan. Rupa-rupanya pada tampalan tu ada najis, darah yang tak dibersihkan dulu, nampak merah semua tu, kena qada juga. Okey. Yang ketiga, jika tampalan itu bukan pada anggota tayamum, seperti anggota kaki,
diletakkan tampalan berkenaan masa suci daripada hadas besar, dan tidak ada najis yang tiada dimaafkan, tapi tampalan itu besar. Tampalan itu besar atau lebar lebih daripada kadar yang dikehendaki, wajib kena qada juga. Maknanya sakit tu 2 inci aja, tampalnya sampai 4 inci atau 5 inci. Mana over, tak boleh juga. Maknanya tampal tu kena cukup-cukup untuk memenuhi keperluan. Jika tampalan itu bukan pada anggota tayamum seperti kaki, diletakkan tampalan berkenaan pada waktu suci daripada hadas, dan tidak ada najis yang tiada dimaafkan, dan tampalan itu pada kadar yang dikehendaki, maka tiadalah wajib qada. Kalau tuan-tuan tengok cara saya susun A, B, C, D, E tu dia ikut sequence dia kan. Sebab. Maknanya yang tak boleh, yang tak wajib qada tu maknanya bukan anggota tayamum, ditampal tu waktu dia suci daripada hadas besar, kemudian masa dia tampal tu kawasan itulah dibersihkan daripada najis, tak ada merah-merah sangat dan tampalan itu pada kadar yang dikehendaki, maknanya tak over sangat, maka dalam keadaan ini tidak wajib qada. Baik, najis yang kadar najis yang tidak dimaafkan, apa maksud dia? Siapa boleh cerita sikit? Tanya sikit najis yang dimaafkan maknanya sedikit lah, sedikit. Setengah-setengah kitab tu dia buat perumpamaan macam darah nyamuk, lebih daripada kadar tu maknanya banyak lah, najis banyak kan. Jadi maknanya ada keadaan sahibu jawirah yang kena qada, dan ada yang tak perlu qada. Dah masuk waktu kan? Sikit lagi. Lepas tu saya buka soalan kejap, takut ada nak tanya. Baik, muka surat yang terakhir. Satu tayamum hanya boleh untuk satu fardu sahaja. Sebab dia ni adalah kelonggaran sahaja, bukan penyelesaian yang permanent, sementara, bersifat sementara. So, ulang balik, satu tayamum hanya boleh untuk satu fardu sahaja. Tidak sah satu tayamum digunakan untuk 2 fardu solat. Tidak sah satu tayamum digunakan untuk khutbah dan solat Jumaat. Begitu juga tidak sah satu tayamum digunakan untuk hadas besar dan hadas kecil. Saya tak nak ulas lagi yang ada, saya tengok dah dalam YouTube, dia kata satu tayamum tu boleh untuk dua-dua. Jadi dia ambil masa, tarik masa, dan kalilah kalau ada masa lain kita akan ulas pasal benda tu ya. Sebenarnya berdasar kepada jumhur ulama, satu tayamum satu perkara fardu. Jadi keadaan ini tidak seperti wuduk. Wuduk boleh digunakan untuk lebih daripada satu fardu solat selagi seseorang itu belum melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Baik, perkara yang kita bincang ni sebenarnya sangat-sangat penting ya. Jadi bila kita tahu, bila sesiapa yang terlibat dengan urusan hospital ke sakit ke, sekarang dah kita dah tahulah macam mana nak urus dengan sempurna. Sebab tak kena cara taharah, solat pun tak sah kan. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Solat kena solat balik? Ya. Kena solat balik. Ada yang memberi pendapat dan menghalaikan pendapat Yusuf Al-Qaradawi. Kalau waktu kaki kena balut kan, dia ambil uduk macam biasa, tapi yang berbalut tu disyaratkan saja air, disampungkan air pada benda yang berbalut tu, dan itu adalah sah dan tak perlu qada salat, tak perlu tayamum pun. Macam saya sebut tadi lah, yang tu tuan ambil daripada kitab mana tu? Ada. Tapi ada yang alasan itu, pendapat itu dikeluarkan dari Yusuf Al-Qaradawi daripada hadis Ibnu Umar gitu. Okey. Ibnu Umar dia kaki dia balut, dia tu ambil wuduk dan dia isyaratkan sapu terus duduk, terus melakukan solat. Apa okey, solat selepas dia okey. Okey, sahabat kita ni tanya tentang ada fatwa daripada Yusuf Al-Qaradawi,
orang yang sakit kakinya berbalut, tak perlu pada tayamum, dia hanya ambil wuduk seperti biasa, kemudian sapu air atas balutan dia sahaja. Okey. Jadi untuk saya komen, saya kena tengok dia punya teks dia tu. Kalau ada, ambil teks tu hantar kat saya tengok. Ya. Ada tak pendapat mazhab lain yang bolehkan buat itu? Ada beberapa pendapat, tapi yang sahnya, yang jumhurnya yang ni. Sebab ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara yang sama. Jadi kita perlu melihat daripada beberapa sudut tentang kekuatan hadis tu, kemudian ada atau tidak hadis-hadis yang dinasahkan, dimansuhkan hukum dia, ada juga kan. Macam dia pasal hadis, even ayat Al-Quran sendiri pun ada ayat-ayat Al-Quran yang dimansuhkan, turun dulu, bila datang ayat yang lain yang tu dimansuhkan. Dalam Al-Quran ada 21 hukum yang dimansuhkan hukumnya, tapi lafaznya masih kekal dalam Al-Quran kan. Contoh dia, dalam Al-Quran ada mula-mula menyebut orang yang berzina dikurung sehingga dia tu mati, ada. Kemudian turunlah ayat lain yang kata orang yang berzina yang belum berkahwin dirotan 100 rotan. Jadi ayat yang kedua tu memansuhkan ayat yang pertama, tapi lafaznya masih ada. Sama juga dalam hadis, ada hadis-hadis yang telah dimansuhkan bergantung pada susunan yang mana dulu, yang mana kemudian. Jadi saya nak komen banyak tak berani. Saya perlu tengok benda tu, hantar kat saya tengok teks. Ni saya ambil teks daripada Jabatan Mufti Wilayah Al-Kahfi 561. Saya kata untuk waktu sakit yang kafar jauh dan juga yang subhanallah. Hantar kat saya tengok. Saya tengok dulu. Lagi? Al-Kahfi nombor berapa? 561. Okey, nanti saya baca ya. Okey. Lagi yang lain? Okey, kalau tak ada apa-apa, mudah-mudahan sikit sebanyak perbincangan kita tu memberi manfaat ya. Kalau ada apa-apa lagi masalah berbangkit kemudian, boleh hantar melalui Haji Junaid tu, tanya, saya akan jawab lebih teratur. Sama ada saya tulis ke saya hantar ya. Jadi itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.